So first, kita dah jawab soalan ini. Will the turning point curve to be a maximum minimum? So refer to the A value. Okay, maximum minimum, tengok coefficient of x square. Okay, write down the coordinate. So this today we will learn how to find it and state the line of symmetry. Yang ni pun kita akan belajar hari ni, how to state the line of symmetry and how to get B and C. How to get B and C is we will use this method, that is completing the square. Okay, so you dah belajar completing the square dalam AddMath, so kita akan improve sahaja. Okay, basically completing the square bentuk dia AX plus, tak kisahlah apa-apa unknown you nak letak pun tak kisah. Saya letak B kat sini, ada square plus C. Okay, so this is the bentuk. Okay, so bentuk dia macam ni. Okay, supaya you tak keliru. Okay, ni bentuk dia. Okay, so this is the turning. This, okay, so the coordinate. How to get the coordinate? Okay, saya padam lah, saya tak nak guna C dengan B ni. Tu guna huruf lain. PQ lah saya guna. Okay, so how to get the coordinate of turning point daripada completing the square? This is a completing the square form. Okay, this is the completing the square form. Okay, so dia ambil daripada sini. Q direct je ambil. Positif, positif lah. Kalau dia negatif, you took it negative. Okay, yang ni P ni you kena buat, you kena faham macam ni. Dia jadi negatif P. Kenapa jadi negatif P? Because X plus P is 0. So X equals to negative P. So dia ambil direct. So how to get the turning point from this completing the square form? So ambil direct macam ni. And now kita nak belajar how to get this form daripada equation yang biasa. Okay, so pertama kita pergi soalan yang macam ni ke? Okay, kita pergi soalan yang senang dulu, yang macam ni. Okay, yang tak ada apa-apa kat depan dia. Okay, soalan ni soft. Okay, saya ambil soalan ni lah. Okay, so kita ambil soalan A ni. Okay, fx. Okay, computer square find the turning point. Okay, so kita ambil yang soalan senang dulu. Okay, so daripada situ nak tukar ni kepada bentuk completing the square, syarat yang pertama je, A dia mesti 1 kat depan. Kalau tak 1, you kena buat factorize. Okay, so A dia dah 1. Kita ambil untuk soalan B. Adakah A dia 1? Tak, A dia tak 1. Kalau kita rearrange back, A dia adalah negative 1. So dia bukan 1. So kalau negatif ke positif ke, asalkan dia bukan 1, you kena keluarkan. So kita keluarkan negative 1. So dia jadi positif x square, minus 8. Okay, itu step pertama. Okay, so kita keluarkan. Kalau dia bukan 1, kena keluarkan. Although is a negative 1 pun kena. Okay, then daripada situ, step kedua, saya warnakan hijau. Okay, so step kedua ni you rewrite balik. Okay, daripada 6x ni. Okay, saya tulis warna ungu lah. Benda yang tak berubah. So yang berubahnya kat warna hijau je. Plus, mesti ada plus. Okay, kita ambil je sebabkan 6 ni positif. So kita ambil positif 6/2 square. Just follow it. Okay, so inilah completing the square. Last 15. Okay, so kat sini apa jadi dengan yang B ni? Okay, so belah sini saya tulis kat sini lah supaya you nampak sikit. B tadi. Can I get it?
Okay. So yang B tadi macam ni. Okay, so B tadi saya besarkan sikit. Buat besar-besar. Tak ada benda yang berubah. Okay, tambah dengan berapa? Kalau tadi 6/2, mana datang 6? Datang daripada depan ni. So, sekarang ambil daripada coefficient of x ni. Okay, so sekarang kita pun ambil daripada sini coefficient of x negative 2 divide by 2. Always divide by 2. Okay, always divide by 2. Okay, so tapi letakkan square. After we plus, we minus. Supaya dia jadi 0. Kenapa kena jadi 0? So that the equation is equal with the above equation. Equation ni sama dengan equation atas. Tak ada beza pun. Kalau you tambah je tak tolak. So maknanya dia dah beza equation yang different equations. Okay. So two step yang kedua sebenarnya. After you keluarkan negatif. Okay. Step ketiga. Okay, saya tulis benda yang sama lagi. Okay. Okay, saya letak warna lain sebab dia dah jadi benda yang way difference. Okay. Letak color lain. Saya letak warna biru. Okay. We will compile it dalam satu bracket yang ada square. Okay. Kita akan compilekan. Kita akan ambil x. Dan kita akan ambil satu lagi. This. Okay. This 6/2 is 3. So, dapat 3 kat situ. Okay. Kita compile. Daripada 2 ni, dia akan gabung jadi macam ni. Okay. If you expand back, dia akan dapat sama macam ni 3. X square plus 6x plus 9. That is plus 3 square. Okay. Sama je dia macam atas. Okay. So, kat belakang ni tak effect. Sama sahaja. Dia akan jadi negative 3 square. That is negative 9. Negative 9. Kenapa negatif? Sebab sini negative 9. Plus 15 tadi. Okay. Plus 15. This 15. Tak ada berubah apa-apa. Okay. So, apa jadi? So, inilah jadi dia bila kita simplify. Plus 6. Okay. So, inilah bentuk completing the square. So, dia punya coordinate of turning point. Coordinate dia of turning point is negative 3, 6. Okay. Is it a maximum or minimum? Nak tahu kan dia maximum minimum, tengok kat depan dia ni. Tengok depan dia ni. Kat depan dia positif. So, is a senyum. Bila senyum, minimum point. Okay, so dah settle situ. Okay. So, kat sini pula, kita sambung. Apa yang kita buat? Okay. Negative 1. Color biru tadi. Besar. Sebab ada bracket yang besar. Kita compile kan, ambil je x yang ni dengan yang ni. Negative 2 divided by 2 is negative 1. Kenapa negatif? Kenapa yang ni positif? Positif sebab 6 divided by 2. Dapatlah positive 3. Tapi sekarang negative 2 divided by 2 got negative 1 square. So, minus. Minus ni datang mana? Minus ni, this is the minus. And negative 1. Negative 2 divided by 2. Negative 1. Negative 1 square is 1 minus 8. So, negative 1 kat luar. Okay. X minus 1 square minus 9. Okay, bila kita expand negatif, darab yang bracket negatif x minus 1 square negative 1 plus 9. So, the coordinate is 1, 9. Kenapa 1? X minus 1 equal to 0, x equal to 1. So, this is a maximum or minimum point? Maximum. Kenapa maximum? Sebab dia negatif. Negatif masam. So, a maximum point. Okay. So, boleh kat situ. Okay, kita stop situ dulu.